Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zunaidil Ekal Lamli, nomor metrik BI 2311025. Kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai isu LGBT yang semakin berleluasa di Malaysia. Seperti kita tahu, LGBT adalah singkatan untuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kepelbagaian orientasi seksual dan identiti gender yang wujud dalam masyarakat, berbeza dengan norma heteroseksual dan cisgender. Lesbian merujuk kepada wanita yang tertarik kepada sesama wanita, manakala untuk gay kepada individu yang tertarik kepada sesama jenis, biseksual kepada mereka yang tertarik kepada pelbagai jenis kelamin, dan transgender kepada individu yang identiti gendernya berbeza daripada jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Jadi pada mulanya kita mentafsir apa itu maksud LGBT. Jadi seterusnya kita akan mengulas sedikit isu sensitif dalam konteks Malaysia. Di Malaysia, isu LGBT adalah sangat sensitif. Kenapa? Kerana dia bertentangan dengan ajaran agama Islam dan norma masyarakat. Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memegang teguh kepada prinsip-prinsip akidah dan akhlak yang menolak gaya hidup luar tabi'i ini. Kerajaan perlu bertegas dan tidak memberi ruang kompromi terhadap golongan LGBT atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi kita patutnya tidak perlulah untuk menyokong aktiviti LGBT ini di negara kita. Lagi-lagi kita ni terkenal dengan negara Islam dalam seluruh dunia. Tidak perlulah kita ikut seperti negara-negara barat, negara-negara Eropah yang mereka dengan kerajaan mereka sendiri menyokong isu LGBT ini. Jadi kita tidak seharusnya lah berkompromi dengan pihak-pihak LGBT ini. Ia boleh mencemarkan nama negara kita. Seperti yang kita sudah ulas apa yang saya cakap tadi. Jadi apa impaknya? Kita mesti ada impak. Kalau tidak impak, kenapa pula kita tidak perlu sokong kalau tidak impakan? Jadi terutamanya impak kepada prinsip rukun negara. Jika diberi ruang, kumpulan LGBT boleh mencemarkan prinsip rukun negara. Ini bukan sahaja mencabar kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga mencemar segenap nilai rukun negara. Oleh itu, penting bagi kerajaan untuk melindungi prinsip-prinsip ini daripada dicemari. Jadi, sudah kita mempunyai 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja, rukun kepada negara. Ada 5 kan? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesepadan dan kesusilaan. Jadi benda ni kita sudah terapkan dari kecil, 5 nilai rukun negara ini. Tapi sudah looks first, percaya kepada Tuhan. Tapi sudah kita sudah sokong LGBT, sudah rosak nilai rukun negara yang pertama. Jadi nampak sudah situ kenapa kita memberi impak sebenarnya tanpa kita sedari. Lepas itu yang kedua, nama baik negara. Mesti kan tercemar, nanti kena cakap, ini negara Islam, support LGBT lah. Dia bukannya sakkan nama negara, nama Islam pun betul-betul rosak juga kan. Jadi memang tidak baiklah untuk kita kekalkan isu LGBT ini dalam negara, terutamanya negara Islam. Jadi apa yang kita perlu buat untuk kita
mengelak, ataupun lebih baik kita mencegah. Salah satu yang saya boleh bagi adalah penguasaan undang-undang. Penguasaan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menyalahgunakan perkara 10 pelbagai persekutuan, yaitu hak kebebasan bersuara dan berhimpun untuk mengangkat agenda LGBT. Undang-undang seperti Akta Hasutan, Akta Perhimpunan Akta Perhimpunan Aman, dan Akta Kesalahan Jenayah Syariah wilayah-wilayah persekutuan perlu diperkasakan. Amalan LGBT adalah kesalahan di bawah Seksyen 377 Kanun Kesusahan berkaitan jenayah seksual luar tabii dan juga kesalahan jenayah di bawah Enakmen Jenayah Syariah negeri-negeri. Jadi kita sudah salah satu cara contohnya kita kuatkan nih undang-undang. Jadi sudah ada undang-undang, kita perlu patuhilah undang-undang itu. Seperti mana negara-negara lain yang mereka mempunyai undang-undang masing-masing juga kan. Jadi undang-undang ini kita haruslah apa kita selalu cakap, kita itulah kita ikut undang-undang yang telah diperkenalkan. Jadi sama-sama lah kita menjaga dan kuatkanlah undang-undang. Jadi cabaran dan tindakan bijaksana. Pihak berkuasa menghadapi berbagai cabaran. Memang banyak cabaran dalam menangani isu LGBT ini. Mereka yang menyertai perhimpunan semakin berani mencabar pihak berkuasa. Misalnya dengan melakukan dan syariah court sambil memegang kain tentang. Namun, tindakan bijaksana dan tegas diperlukan untuk mengatasi cabaran ini secara holistik. Langkah-langkah strategik perlu diambil untuk memastikan kegiatan tidak bermodal ini dapat dikekang dan nilai-nilai agama serta norma masyarakat terus terpelihara. Jadi pihak kerajaan ini sepertinya main peranan yang besar sebenarnya supaya untuk menarik masyarakat untuk mencegah isu ini semakin berluasa di Malaysia. Jadi sepatutnya pihak kerajaan boleh membuat satu program khas untuk menarik masyarakat lah, untuk bersama-sama tolong. Kita kan negara berdaulat, negara yang penuh dengan bangsa, jadi sama-sama lah bekerja sama untuk menyelesaikan isu ini sama-sama. Sebagai contoh, kita sudah ceramah ilmu, jadi kepada yang berkelapangan boleh menghadiri ceramah ilmu yang telah diadakan oleh pihak kerajaan. Jadi di situ lagi-lagi kalau kita ada pendakwah lagi baguslah, kita boleh faham apa hukum hakam semualah. Jadi untuk kesimpulan yang boleh saya bagi daripada pengulasan saya, sebagai sebuah negara Islam, Malaysia perlu terus bertegas dalam menangani isu LGBT dengan selaras dengan ajaran agama dan norma masyarakat. Penguatkuasaan undang-undang dan tindakan bijaksana adalah penting untuk memastikan prinsip rukun negara dan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan terus terpelihara. Dengan pendekatan yang tegas dan holistik ini, isu LGBT harus ditangani dan dapat diurus dengan berkesan demi kesejahteraan masyarakat Malaysia. Maka dari sini sajalah saya punya pengulasan idea mengenai isu LGBT yang semakin berleluasa di Indonesia. Akhir kata, saya mohon maaf atas isu ini dan ide yang saya ulas. Jika ada salah bahasa dan kesal bahasa,
maafkan daripada saya, yang baik daripada Tuhan dan buruk yang datang daripada saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.